والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, bersama-samalah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita ruang dan waktu, nikmat yang sihat yang panjang kepada kita, umur yang baik buat kita. Alhamdulillah, masih lagi kita ni duduk di dalam rumah Allah. Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi pula kita duduk di dalam fasa yang ketiga dalam bulan Ramadan, di mana fasa ketiga ini adalah tempat pelepasan hamba bagi melepaskan dirinya daripada dalam neraka. Maka sama-samalah kita ini usaha ikhtiar supaya Ramadan kita kali ini kita berjaya membebaskan diri kita daripada api neraka. Dalam bulan Ramadan ni, bila sampai yang bulan Ramadan, Allah Ta'ala melipatkan ganda segala amalan-amalan kita. Setiap hari dalam bulan Ramadan, apabila amalan yang kita buat, maka semuanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan tetapi di dalam bulan Ramadan ada sel yang paling besar, iaitu dipanggil Lailatul Qadar. Siapa yang kena Lailatul Qadar ini, maka kata para ulama, dikira-kiralah, buat kiraan seumpama seorang hamba itu beramal 83 tahun. Walaupun hanyalah satu amalan saja yang dia buat waktu tu, katalah selawat sekali je, maka kalau seandainya kenalah pada malam Lailatul Qadar, maka dikirakan hamba ni tadi beramal 83 tahun. Jadi misi kita hari ini adalah apa? Sebelum habisnya bulan Ramadan, maka kita pastikan kita ini mendapat malam Lailatul Qadar. Moga-moga kita semua ni ditulis mendapat malam Lailatul Qadar. Amin, insya-Allah. Sebab apa? Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, saya dan ibu-ibu dan ayah-ayah semua takut. Seandainya besok bila kita berhadapan dengan Allah di padang mahsyar, bila dipanggilkan nama kita, lalu ditunjukkan buku amalan Ramadan, start daripada awal Ramadan, start daripada kita balik sampailah kita mati. Seandainya lah di dalam Ramadan tersebut, bila Allah keluarkan, bila Allah tunjukkan pada kita, tiba-tiba tengok dalam Ramadan kita start daripada balik sampai kita mati, tak ada satu pun malam Lailatul Qadar. Alangkah sedihnya kita ketika itu. Kita akan bertanya, wahai Allah, mana Lailatul Qadar aku? Takkan tak ada pun satu Lailatul Qadar. Maka ketika itu barulah Allah Ta'ala akan keluarkan CCTV dan tunjukkan pada kita apakah yang kita lakukan pada malam-malam Ramadan sehingga kan menyebabkan kita tidak mendapat malam Lailatul Qadar. Tak nak jadi macam tu, ibu-ibu, ayah-ayah, maka pastikan balance berapa hari lagi nak habis Ramadan ni, maka pastikan kita ni mendapat malam Lailatul Qadar. Kajian para ulama, seandainya Ramadan itu bermula dengan hari Khamis, ini saya nak tekankan malam ni, maka Lailatul Qadar itu akan berada pada 25 Ramadan. Inilah malam ni. Kalau boleh ni kita buat ambil pendapat para ulama, kajian mereka, bukan nak ikut bulat-bulat, tapi kita pastikan buat persediaan supaya apa? Supaya diri kita tak terlepas pada malam Lailatul Qadar. Buanglah, janganlah ikut sifat orang akhir zaman. Kalau kita tengok rata-rata umat Islam, kita punya pengalaman lah sebelum ni, Ramadan-Ramadan yang lepas, kebanyakan orang selalunya pada fasa yang terakhir, 10 Ramadan yang terakhir, mereka ni berbimbang-bimbang dalam menghiasi rumah, berbimbang-bimbang dalam mencari apa? Mencari baju raya. Maka pastikan kali ini kita ketepikan semua benda tu, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibn Atha'illah Al-Iskandari, seandainya manusia itu nak tahu Ramadan mereka itu memberi keberkatan pada diri mereka, Ramadan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tengoklah selepas daripada bulan Ramadan. Kita orang beriman bila faham datangnya Ramadan, kita ni menantikan datang Ramadan.
Bila nak datangnya Ramadan, maka pastikan kita beramal sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ini penuh keberkatan, penuh kebaikan. Maka bila Ramadan nak berlalu pergi, sudah tentu kalau kita orang beriman yang benar, maka kita akan sedih dengan kepergian Ramadan. Sebab apa? Sebab tak ada lagi tempat yang boleh membebaskan diri kita daripada api neraka melainkan di dalam Ramadan. Begitu orang kata apa? Begitu indahnya, begitu orang kata bahagianya buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam pernah meminta pada Allah, wahai Tuhanku, berikan Ramadan pada umatku. Kata Allah Ta'ala, aku tidak akan berikan pada kalian, bahkan aku simpan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita faham Ramadan itu adalah untuk kita, maka pastikan kita keluar daripada Ramadan seumpama kita ni bayi yang baru lahir. Kata Syekh Ibn Athaillah tadi, nak tahu Ramadan kamu berkat, maka tengok lepas pada bulan Ramadan. Seandainya selepas bulan Ramadan amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan ini istiqamah, maka ketahuilah Ramadan kamu itu ada keberkatan, Ramadan kamu itu insya-Allah mabrur, insya-Allah diterima oleh Allah. Akan tetapi manusia yang beramal sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, tetapi lepas daripada bulan Ramadan mereka jadi seperti biasa, maka ketahuilah Ramadan mereka itu tak ada faedah di sisi Allah dan juga di sisi kita. Esok bila Allah tunjuk, maka Ramadan kita hanyalah sia-sia, menahan lapar dan dahaga, tapi tak ada pahala. Sebab tu pastikan Ramadan kali ini kita nak biar kita keluar daripada Ramadan, pastikan dosa kita ini diampunkan oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang mana rugi bila mereka berada di bulan Ramadan. Yang pertama, apabila golongan ini habisnya Ramadan, maka mereka tidak dapat menggugurkan dosa-dosa mereka. Tidak dapat menggugurkan dosa-dosa mereka. Sebab apa? Sebab mereka lalai dalam bulan Ramadan. Masih lagi orang kata berbimbang-bimbang dalam nafkah, berbimbang-bimbang dalam bisnes ataupun baju raya seumpamanya. Maka inilah golongan yang rugi. Maka pastikan kita tak nak duduk dalam golongan ni, pastikan beramal sungguh-sungguh. Kata para ulama, mudah je cara kaedah untuk kita ni dapat malam Lailatul Qadar. Pastikan setiap malam Ramadan kita hidupkan dengan amal ibadah. Walaupun hanyalah kita ni menilik Al-Quran semata-mata, tak baca tapi tengok je, itu pun dipanggil mendapat malam Lailatul Qadar. Itu golongan yang rugi. Kalau keluar daripada Ramadan tak dapat keampunan, itu golongan yang sangat-sangat rugi. Yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang ada ibu dan ayah tetapi mereka tidak menggunakan ibu dan ayah mereka sebagai jalan untuk mereka ke syurga. Hari ini ramai anak-anak muda dah berjaya. Bahkan ada juga anak-anak muda sampai memutuskan silaturahim. Kadang-kadang orang kata tak sambung silaturahim dengan mak dan ayah dalam bulan Ramadan. Hanya berbimbang-bimbang dengan bisnes, hanya berbimbang-bimbang dengan rezeki. Bahkan sampai terlupa pada ibu dan ayah mereka. Maka ketahuilah anak, hati-hati segala amalan kamu dalam bulan Ramadan tidak akan diterima oleh Allah. Itu golongan yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana dengar nama aku lalu beliau hanya senyap, tidak menjawab salam ke atasku, maka inilah golongan yang sangat-sangat rugi. Ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita faham Ramadan ini, walaupun Ramadan ini Ramadan yang Allah melipat gandakan bagi kita setiap amalan bagi kita, maka ketahuilah kita jangan lupa jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab datangnya Ramadan ini, datangnya segala kebaikan kita, berjayanya kita kat dunia dan akhirat, semuanya asbab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang kata hari ini, jangan kita terikut dengan fitnah Dajjal. Sebab apa? Dajjal ini diberikan satu kelebihan pada dia. Seorang yang mana beliau ini dia fikir sahaja kepada dunia, bahkan tak nak fikir pasal akhirat. Dia suka pada dunia, nak takluk dunia. Maka minta maaf sebut, kalau seandainya sampai hari ini ada manusia yang terlalu menyibukkan diri dalam bab urusan dunia, terlalu menyibukkan diri dalam bab hanya mencari baju raya, sampai mengabaikan selawat ke atas Nabi SAW, sampai mengabaikan
mengabaikan beribadat kepada Allah, maka ketahuilah manusia ini telah terkena fitnah Dajjal. Nah, sebelum tubiknya Dajjal, sebelum keluarnya Dajjal, dia dah kena dah Dajjal. Maka tak perlulah pada Dajjal nak goda kita. Bahkan sebelum daripada dia keluar, kita dah terikut dah dia, dah terkena dah fitnah dia. Maka pastikan seandainya kita tak nak tergolong dalam umat Dajjal, maka pastikan dalam bab Ramadan ini kita pastikan kita ni beramal bersungguh-sungguh. Nah, cari baju raya, carilah baju raya, tapi bila malam jangan tinggal bab ibadat. Sebab kita pegang dalam satu hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang dia bangun pada malam Ramadan beramal ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh pengharapan supaya Allah ampunkan dosa baginya, maka ketahuilah Allah Taala ampunkan dosa baginya sejak daripada dulu lagi. Nah, maka kita pastikan jangan sia-siakan bulan Ramadan kita. Sebab tu Nabi SAW pesan dah. Lama dah Nabi SAW pesan 3 benda yang ada pada umat akhir zaman. Ini banyak umat tak perasan. Akhir zaman Allah limpahkan rezeki pada mereka amat banyak. Yang pertama adalah makanan yang begitu banyak. Makanan yang senang kita nak dapat, makanan yang senang kita nak makan, macam-macam ada. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk umat akhir zaman, Allah limpahkan pada mereka adalah pakaian yang berwarna-warni, pakaian yang senang nak cari, pakaian yang banyak, pakaian yang mampu untuk kita beli. Bahkan ada orang dalam seharian dia tukar baju dalam 5 kali pun ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, mereka ini umat akhir zaman pandai menghiasi rumah mereka seperti cantiknya Kaabah. Tengok bulan Ramadan ni, macam-macam tukar langsir barulah, tukar orang kata televisyen barulah, tukar sofa barulah. Sebab apa? Sebab nak menanti, nak menyambut bulan Syawal. Semata-mata kerana tu. Tapi kata Nabi SAW, sayangnya apabila umat akhir zaman dilimpahkan rezeki amat banyak pada mereka, tapi sayangnya mereka masih malas, masih lalai untuk beribadat kepada Allah, maka ketahuilah itulah golongan yang rugi yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan seandainya kita nak mendapat redha Allah, maka kepastikan kita ini cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu datangnya kebaikan kita ini, segala amal baik yang kita buat dalam bulan Ramadan ini semuanya asbab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah pilih kita bukan sebab kita baik dah, sebab rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kita tinggalkan pada dia. Nak cinta pada dia, maka kena banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci nak mendapatkan redha Allah, Allah sebut dalam Quran apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu nak mendapatkan cinta aku, maka fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu kamu mendapat cinta daripada Allah, sudah tentu kamu mendapat redha daripada Allah. Seandainya kalau kita hidup 70 tahun rajin amal ibadat sekalipun, tapi Nabi SAW tak nak selawat pada dia, tapi Nabi SAW kita tak nak cinta pada dia, maka ketahuilah seluruh amalan kita dekat dunia ini, orang kata tak ada faedah dekat akhirat. Sebab apa? Sebab kekasih Allah kita tinggalkan. Sebab itulah hari ini dalam bulan Ramadan, bila kita faham walaupun bulan ini dibalas oleh Allah, jangan sesekali tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab moga-moga dengan selawat kita tadi, Allah menerima segala amal-amal kita dalam bulan Ramadan dan juga mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. InsyaAllah setakat itu dulu saya akhiri kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rahim, seandainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kami, ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah, terimalah segala amalan-amalan kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah, berikan kami kekuatan istiqamah, ya Allah, agar kami dapat membawa amalan ini luar daripada Ramadan, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, rezekikan kami mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, jangan kau matikan kami dalam keadaan yang hina, ya Allah, rezekikan kami, ya Allah, mati dalam keadaan Islam yang sempurna, ya Allah, jangan kau matikan kami dalam keadaan Islam yang munafik, ya Allah, ya
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Rezekikan kami ya Allah mati dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.